Singapura mohon maaf lawak melampau persenda Malaysia. Segulai sejalai jadi cogan kata semai perpaduan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Syahira Sazali. Kerajaan Singapura memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia susulan lawak melampau yang dilakukan oleh Jocelyn Chia, wanita yang dikatakan warga Singapura pada sebuah pementasan komedi berdiri baru-baru ini. Permohonan maaf itu dikemukakan oleh Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia, Vanu Gopala Menon, yang nyata terkejut dengan kenyataan dikeluarkan oleh wanita berkenaan. Jelas Vanu Gopala lagi, wanita terbabit juga tidak lagi memegang kewarganegaraan Singapura, sekaligus tidak mencerminkan sebarang pandangan yang mewakili kerajaan Republik itu. Singapura juga katanya mempunyai ikatan istimewa yang cukup mendalam dengan Malaysia dan sebarang kenyataan atau komen berlainan daripada prinsip kerajaan tidak akan sesekali merosakkan persahabatan rapat dinikmati kedua-dua negara. Dalam satu rakaman tular di laman sosial TikTok, wanita terbabit menggunakan tragedi kehilangan pesawat MH370 sebagai modal jenaka selain mempersenda pembangunan Malaysia yang disifatkan sebagai jauh ketinggalan berbanding Singapura. Frasa segulai sejalai yang menjadi tema sambutan Hari Gawai tahun ini bakal menjadi cogan kata dalam memupuk semangat perpaduan di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan cogan kata dalam bahasa Iban yang bermaksud seiring sejalan itu bertetapan dengan matlamat kerajaan perpaduan untuk mengukuhkan keharmonian rakyat pelbagai kaum dan agama di negara ini. Tambahnya, beliau amat tertarik dengan cogan kata terbabit dan akan menjadikan ia moto negara dan kerajaan perpaduan sepenuhnya. Jadi pada malam ini, saya nak pastikan moto segulai sejalai ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya, di mana-mana saya pergi, bila bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejalai. Datuk Seri Anwar berucap pada majlis sambutan perayaan Gawai Dayak 2023 di Kuching, Sarawak malam tadi. Tambahnya, keharmonian rakyat pelbagai kaum, agama dan budaya di Sarawak yang terjalin sejak sekian lama harus menjadi tauladan khususnya kalangan individu yang suka mencetuskan isu berkaitan. Jelasnya sudah tiba masa rakyat khususnya di Semenanjung Malaysia untuk belajar dari Sarawak bagaimana perpaduan di antara pelbagai kaum dapat digunakan untuk membina negara. Di pentas sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan tambahan RM10 juta bagi melaksanakan kerja pengukuran tanah Hak Adat Bumiputera NCR di Sarawak. Peruntukan itu bagi membantu rakyat Sarawak khususnya masyarakat Dayak menyelesaikan isu berkaitan tanah adat mereka. Kita bekerja sebagai satu pasukan. Hak mesti dihormati. Sebab itu bila Premier dan Kerajaan Negeri putuskan tentang NCR, saya terima bukan saja dengan baik, tapi saya anggap satu keputusan yang bijak supaya keluhan masyarakat asal di sini mengenai kawasan milik tanah mereka NCR itu telah diselesaikan dengan begitu baik. Sejak tahun 2010 hingga 2017, RM150 juta diperuntukkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak bagi melaksanakan kerja pengukuran tanah itu. Bagaimanapun, selepas 2018, peruntukan itu dikurangkan mendadak dengan hanya RM2 juta disalurkan tahun ini. Jumlah keseluruhan tanah NCR di Sarawak dianggarkan seluas 1.5 juta hektar dengan 1.1 juta hektar daripadanya telah disukat di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Manakala hanya 85,000 hektar atau 67,700 lot tanah terbabit telah diserahkan kepada pemiliknya di bawah Seksyen 18 Kanun Sama.
UMNO perlu mempertahankan kerajaan perpaduan yang disertainya bagi meyakinkan kembali kepercayaan rakyat sekaligus menoktakan kecelaruan politik tanah air yang berlaku sejak 4 tahun lalu. Timbalan Presidennya, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, peluang itu perlu direbut ahli UMNO memandangkan kedudukan parti itu dalam kerajaan ketika ini telah membuka pelbagai potensi baru. Saya mahu semua perwakilan dan ahli UMNO jelas dalam perkara ini. Saya tidak mahu kita ada sedikit kesangsian pun kerana segala kekeliruan itu natijahnya ialah masalah yang tidak akan ada kesudahannya. Beliau berucap merasmikan Perhimpunan Agung Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO 2023 di Ibu Negara malam tadi. Tegasnya pengundi akan menghukum UMNO dengan penolakan yang tidak akan memungkinkan parti itu bangkit semula jika gagal memanfaatkan peluang ketika berada dalam kerajaan hari ini. Justru parti itu, ujarnya, sedang melalui eksperimen politik yang sangat penting ketika ini dan perlu bergerak ke hadapan untuk membuka ruang kerjasama dengan parti lain. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Muhammad mahu UMNO menyediakan pelan tindakan kemajuan dan pemodenan bangsa Melayu yang lengkap, menyeluruh dan kalis masa. Jelasnya, ia sebagai usaha membawa agenda Melayu yang moden dan maju sekaligus mengembalikan semula Malaysia ke landasan sederhana dan progresif. Hanya dengan sedemikian, kita akan dapat membezakan diri kita daripada mereka yang menunggang agama dan bangsa dalam landscape politik Malaysia. Yang wujud hanya sedemikian ataupun sekadar bermain sentimen agama, perkauman yang sempit demi survival politik. Kerajaan memberi jaminan harga beras putih tempatan terkawal dan kekal sekitar RM2.60 sekilogram. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, hanya beras putih import berkualiti tinggi yang dijual di pasaran tempatan naik sekitar 5%. Sekarang ni heboh tentang beras putih naik harga 5%. Saya memberi jaminan yang naik itu ialah harga beras import yang berkualiti tinggi untuk makanan orang-orang yang berada lah. Tapi untuk orang awam, untuk rakyat Malaysia, keadaan beras adalah terjamin di sekitar RM2.60 sekilo. Jelasnya, harga beras dunia menunjukkan tren meningkat terutama dari negara pengeluar utama Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Pihaknya menggandakan usaha mencukupkan pengeluaran beras tempatan termasuk melaksana program Smart Sawah berskala besar. Beliau turut yakin Malaysia boleh mencukupkan tahap sara diri SSL bagi beras jika terus berusaha menerusi kaedah moden dan baru selain bekerjasama dengan penanaman padi. Kementerian Kesihatan terpaksa melakukan perolehan ventilator secara darurat susulan wujud keperluan mendesak terhadap peralatan itu sepanjang tempoh penularan COVID-19. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata, sepanjang tempoh itu KKM perlu mendapatkan 800 unit ventilator iaitu 300 unit bagi menggantikan peralatan sedia ada manakala bakinya sebagai keperluan tambahan baru. Justru KKM terpaksa melaksanakan perolehan secara darurat dan berjaya mencapai jumlah sasaran bagi memenuhi keperluan perkhidmatan ketika itu. Perolehan ini dibuat berikutan keperluan yang amat mendesak pada ketika itu dan ventilator pada masa tersebut dikategorikan sebagai commodity item dengan izin dengan konsep cash and carry method di negara pengeluar. Pergerakan keluar masuk ke negara China ketika itu juga pada tersebut adalah sangat-sangat terhad. Untuk tujuan perolehan darurat, peralatan ventilator. Ujarnya, proses perolehan ventilator itu dilaksanakan di pelbagai peringkat seperti KKM, Jabatan Kesihatan Negeri dan peringkat hospital masing-masing. KKM jelasnya menyediakan spesifikasi teknikal berkaitan yang dikemukakan kepada pembekal yang turut mengemukakan cadangan ventilator melalui brosur dan katalog untuk dipertimbangkan. Beliau mengulas laporan Ketua Audit Negara tahun 2021, Siri 2 mengatakan 93 daripada 136 unit ventilator yang dibekalkan syarikat kepada KKM tidak dapat digunakan. Pembelian ventilator itu dibuat antara 2020 hingga April 2022 bagi operasi dan pengurusan COVID-19 sekaligus menyebabkan kerugian berjumlah 13.7 juta ringgit kepada kerajaan.
Sektor tenaga hidrogen negara dijangka mampu menjana pendapatan negara sehingga 12.1 bilion ringgit menjelang 2030. Bakal dipacu Pelan Hala 7 Teknologi dan Ekonomi Hidrogen HETR, ekosistem tenaga hidrogen di Malaysia dibangun dan diperkukuh sekaligus memastikan sektor itu menyumbang antara 49 bilion hingga 61 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Kenyataan Perdana Menteri itu dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang sebagai peneraju ekonomi hidrogen menjelang tahun 2050. HETR secara strategik akan meletakkan Malaysia dalam kedudukan global yang sangat menguntungkan kerana pasaran global bagi hidrogen hijau diunjurkan mencapai 189.19 bilion US dollar pada tahun 2050. Daripada jumlah diunjurkan ini, sebanyak 81.12 bilion US dollar iaitu lebih kurang 43%. Nilai pasaran adalah di rantau Asia Pasifik. Tambahnya, HETR yang menyokong aspirasi negara rendah karbon 2040 di bawah dasar tenaga negara 2022 hingga 2040 juga dijangka berupaya mengurangkan antara 0.4% sehingga 1.3% gas rumah hijau menjelang 2030. Ia bagaimanapun bergantung kepada model pelaksanaan yang dicadangkan dalam pelan tersebut. Bagi tujuan itu, 5 trust strategik telah digariskan bagi membangunkan ekosistem hidrogen yang teguh dan berdaya saing ke arah mencapai wawasan menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi hidrogen menjelang 2050. Memantapkan aspek risikan dalam dan luar negara, memperkukuhkan peranan komuniti setempat serta mengaplikasi penggunaan teknologi seperti drone dan kamera. Itu antara fokus utama Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom baru DCP Victor Sanjos dalam meningkatkan tahap keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone. Ujarnya kerjasama daripada pelbagai pasukan keselamatan lain seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM serta Jabatan Penguatkuasaan Persekutuan dan Negeri. Sudah tentu untuk sumber risikan, jadi kita akan perhebatkan. Dan sudah tentu ianya melibatkan kolaborasi lah. Jadi saya memerlukan kerjasama di semua peringkat perisikan, sama ada di dalam atau luar negara untuk sumber risikan kita. Tanpa sumber maklumat kita mungkin akan gagal. Beliau ditemui selepas majlis serah terima tugas Komander Eskom daripada DCP Muhammad Ali Tambi yang disaksikan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor di Kota Kinabalu semalam. Beliau juga berhasrah mengkaji dan akan berbincang dengan agensi dalam Eskom berhubung lokasi paling strategik untuk penempatan agensi atau unit bagi kawalan supaya suatu kawasan itu kekal selamat. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan penduduk di S-Zone melalui program yang dirancang dalam masa terdekat bagi meningkatkan kecekapan keselamatan di zon tersebut selain mempertingkatkan risikan keselamatan. Jelasnya komuniti itu sama ada yang tinggal di darat, pesisiran pantai mahupun pulau perlu dilibatkan untuk menjadi mata dan telinga pasukan keselamatan. Keluarga Muhammad Hawari Hashim bersedia untuk menerima apa sahaja kemungkinan susulan misi cari lamat pendaki Malaysia Everest 2023 ME 2023 itu terpaksa ditamatkan awal akibat masalah teknikal. Ibunya Cik Tum Hassan berkata keluarganya reda dengan keadaan itu walaupun ia amat sukar untuk diterima. Menurut Cik Tom, walaupun berat untuk meluahkan, keluarganya telah bersedia untuk menerima sebarang berita dari pasukan mencari dan menyelamat. Namun jauh di sudut hati, mereka masih mengharapkan Hawari dapat ditemukan dan selamat kembali ke pangkuan keluarga. Harapan makcik tu memang harap sangat. Buatlah cara macam mana pun. Maksudnya minta dia terus balik. Carilah macam mana pun. Champion makcik harap sangatlah. Rakyat Malaysia satu dunia ni tolonglah doa. Siapa-siapa pun lah, tolonglah doa untuk dia. Memudahkanlah carian dia. Dapat balik. Seharusnya masih ada satu hari ni kan. Tapi dia dah stop awal. Tak apalah kita buat accept sebab faktor cuaca. Tapi itulah harapan makcik. Ujar beliau, anak bongsunya Muhammad Ismail 28 tahun dan menantunya Muhammad Azhar Ilyas 35 tahun bersama majikan Hawari iaitu pengarah Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang, Haryani Muhammad akan bertolak ke Nepal malam esok bagi mendapatkan maklumat lengkap berhubung operasi SAR.
Semalam media melaporkan pengurus misi ME 2023 Ayu Wanirah Naharudin memaklumkan misi yang sepatutnya berakhir hari ini terpaksa dihentikan berikutan drone yang digunakan gagal menerima gambar dan video dirakam. Katanya berita itu diterima daripada Ketua Misi ME 2023 Azim Afif Ishak yang kini berada di Everest Base Camp. Muhammad Hawari yang juga OKU pendengaran dilaporkan hilang pada 19 Mei lalu selepas berjaya menawan puncak Everest sehari sebelum kejadian itu. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berkenan berangkat melawat Rumah Seri Kenangan RSK Ceras Selangor semalam. Lawatan itu bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Isnin lalu. Keberangkatan tiba baginda pada jam 10 pagi itu disambut Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Tunku Azizah turut berkenan mengurniakan cek sumbangan kepada RSK Ceras dan mengantuni warga pusat itu yang tidak melepaskan peluang beramal mesra dengan baginda. Sebelum berangkat pulang, Raja Permaisuri Agong turut berkenan melawat Pusat Rehabilitasi RSK Ceras. Rumah Seri Kenangan ditubuhkan untuk memberi perlindungan, pemulihan, pembangunan dan pengintegrasian kepada warga emas bagi meningkatkan kualiti hidup mereka. Ketika ini, jumlah penghuni di RSK Ceras adalah seramai 211 orang, terdiri daripada 126 lelaki dan 85 perempuan. Gempa bumi ragut 4 nyawa seketika nanti. Kita ke laporan antarabangsa. Belum pun reda bencana banjir yang melanda Haiti, negara itu ditimpa pula gempa bumi yang kuat yang meragut 4 nyawa dan mencederakan puluhan yang lain. Ia sekaligus menjadikan angka korban bencana di negara itu melebihi 50 orang. Gempa 4.9 skala Richter dikesan kira-kira 9 km dari pesisir pantai Grenanze pada jam 5 pagi. Pasukan Palang Merah sedang giat menjalankan usaha mencari dan menyelamat mangsa. 3 mangsa dari sebuah keluarga disahkan meninggal dunia akibat dihempap runtuhan rumah. 36 penduduk lain yang cedera diberi rawatan di hospital. Jumlah mangsa dijangka akan terus meningkat sementara operasi mencari dan menyelamat diteruskan. Pihak berkuasa Jepun merampas dadah sintetik seberat 700 kg di Pelabuhan Tokyo yang kedua terbesar dalam sejarah. Dadah sintetik itu ditemukan dalam kontena yang dihantar ke Pelabuhan Tokyo menggunakan kapal kargo dari Emirat Arab Bersatu melalui China. Ia dianggarkan bernilai $400 juta atau lebih 1.8 bilion ringgit mengikut harga pasaran gelap. 4 warga China ditahan berkaitan kes itu dengan sebuah organisasi jenayah antarabangsa dipercayai mendalangi kumpulan berkenaan. Dadah terbesar yang dirampas di Jepun pernah dibuat pada 2019 dengan berat kargo berjumlah 1 tan. Pada 2022, sejumlah 290 kg dadah dirampas di Jepun yang turut menyaksikan 170 orang ditahan. Jerebu rentas padan yang datang dari Indonesia tidak akan menjadi isu lagi. Menteri Pengelaras Hal Ehwal Maritim dan Pelaburan Indonesia, Luhut Binsar, yakin meskipun negara sedang berhadapan musim El Nino yang lebih panas dan kering, pihaknya sedang berusaha menggunakan teknologi pengubahsuaian iklim bagi menghasilkan hujan buatan dan mengukuhkan simpanan air yang boleh membantu mencegah kebakaran tanah gambut. Luhut yang bertanggungjawab menguruskan jerebu pada 2016 berkata jerebu telah berkurangan sejak itu. Mutu udara ketika itu merosot ke tahap berbahaya akibat bilangan zarah bawaan udara yang berlebihan. Ekoran pembakaran ladang kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan. Ia turut mencetuskan krisis jerebu yang menjejaskan beberapa negara termasuk Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. Inter Miami, destinasi baru Lionel Messi. Sukan seketika nanti. Spekulasi saga perpindahan bintang bola sepak dunia Lionel Messi akhirnya terlerai selepas pemain itu memilih kelab berpangkalan di Amerika Syarikat, Inter Miami, sebagai destinasi baru karinya. Pengumuman berkenaan dibuat oleh Messi sendiri ketika ramai yang beranggapan dia akan kembali semula ke pangkuan kelab lamanya Barcelona.
Pemenang 7 kali Ballon d'Or itu berkata pengijarahannya untuk bermain di Liga MLS dari Paris Saint-Germain PSG dibuat setelah memikirkan masa depan keluarganya dan tidak lagi ingin nasibnya ditentukan oleh individu tertentu. Dalam pada itu, Barcelona menerusi kenyataannya memaklumkan klub itu menghormati pilihan dibuat Messi dan sentiasa mengokong keputusan dibuat legenda La Blaugrana terbabit. Sementara itu, Inter Miami dalam laman sosialnya seakan memberi bayangan beberapa jam sebelum keputusan Messi dibuat dengan memaknai imej belakang jersey nombor 10 klub itu dengan 2 huruf tertera S dan I. Inter Miami kini dimiliki oleh bekas bintang ternama dunia David Beckham. Untuk rekod, karier Messi di PSG berakhir dengan 2 kejuaraan Liga dan 1 trofi kejuaraan Perancis selain merekodkan 32 gol dan 35 bantuan gol sepanjang 75 penampilan bersama di Paris Saint-Germain. Sekian Buletin Pagi. Teruskan menonton pelbagai rancangan menarik di TV3. Saya Syahira Sazali. Salam hormat dan Assalamualaikum.